Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 13 November 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat ke-30 Pemimpin-Pemimpin Ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation APEC di San Francisco, California, Amerika Syarikat bermula esok. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan selaku pengerusi APEC untuk tahun ini, AS akan menjadi tuan rumah APEC Economic Leaders Meeting AELM buat kali ketiga selepas tahun 1993 dan 2011 di Blake Island dan Honolulu. Katanya pada tahun ini Presiden Joseph R. Biden akan mempengerusikan AELM dan dijangka mengetuai perbincangan mendalam dengan pemimpin-pemimpin APEC mengenai topik yang berpusat kepada pengukuhan hubungan ekonomi. Anwar yang bakal berada di San Francisco sehingga 17 November ini dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke dialog tidak rasmi pemimpin-pemimpin ekonomi APEC bersama tetamu kehormat iaitu pemimpin Colombia, Fiji dan India. Proses mengambil keterangan ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad yang didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng ditunda esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Nazaruddin Husin berkata, Siti Mastura akan diambil keterangan pada pukul 11 pagi esok di Pejabat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman selain memaklumkan menerima 6 laporan polis membabitkan kes tersebut. Terdahulu Guan Eng dalam satu sidang media di Parlimen memaklumkan memberi masa 2 hari kepada Siti Mastura mengemukakan bukti jika benar beliau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Komunis Chin Peng. Sebelum ini tular sebuah video berdurasi 46 minit 51 saat yang memaparkan Siti Mastura mendakwa pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa Guan Eng adalah sepupu kepada Ketua Parti Komunis Malaya Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura juga dalam rakaman itu mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guan Eng dengan ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Campur tangan kerajaan membolehkan operasi menyelamat rakyat Malaysia Nurul Ain Harun berjalan lancar setelah 37 hari terkandas di Gaza, ekoran konflik Palestin-Israel yang tercetus pada 7 Oktober lalu. Nurul Ain diselamatkan bersama suaminya Muhammad A.M. Syaad yang juga warga Palestin melalui sempadan Rafah pada pukul 2.23 pagi ini dan ketibaan di sempadan telah dimudah cara oleh Duta Besar Malaysia ke Kahirah bersama pegawai-pegawai kedutaan yang lain. Usaha kerajaan itu dizahirkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas membuat panggilan video bersama Nurul Ain dan suaminya pagi ini selain menyatakan penghargaan kepada negara-negara yang membantu Malaysia dalam misi menyelamat tersebut. Dalam pada itu, Kementerian Luar melalui Menteri Luarnya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menjelaskan tindakan evakuasi dapat dilaksanakan hasil pertemuan antara Anwar dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi semasa lawatan kerja Perdana Menteri ke Mesir pada 23 Oktober lalu serta penyelarasan lanjut oleh Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah dan Kedutaan Besar Malaysia di Amman. Saya sudah janji dan saya akan tunaikan janji. Itu kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila ditanya mengenai janjinya untuk memberikan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan oleh bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Syahril Hamdan yang disiarkan hari ini. Bagaimanapun, Dr. Mahathir berkata niatnya itu tidak dapat dilunaskan kerana berlakunya langkah Sheraton yang sekaligus menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020. Apabila ditanya mengenai tempoh masa pemberian jawatan tersebut, Dr. Mahathir berkata beliau tidak dapat melakukan apa-apa kerana partinya pada waktu itu sudah hilang majoriti. Podcast Keluar Sekejap yang disiarkan melalui saluran YouTube dan Spotify itu kini memiliki sebanyak 200,000 pengikut dengan 64 episod yang dimuat naik sejak awal tahun ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan nega?
Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor diumumkan sebagai calon Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Perkara itu diumumkan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Pengumuman Calon di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Ahmad Zahid yakin bahawa sokongan rakyat akan berpihak kepada BN pada kali ini kerana baginya Kemaman bukanlah kubu kuat PAS, namun kemenangan yang diperolehi Parti Islam sebelum ini adalah bersandarkan fitnah dan tomahan sehingga menyebabkan BN tewas dalam pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Pada 26 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid yang mewakili PAS setelah pihak pempetisyen iaitu Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada pilihan raya umum ke-15. Pada 3 Oktober lalu, PAS memutuskan untuk tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan petisyen Parlimen Kemaman yang membatalkan kemenangan parti itu. Susulan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman Terengganu P040 pada 2 Disember depan dan hari penamaan calon pula ditetapkan pada 18 November, manakala hari pengundian awal pada 28 November. Untuk rekod, Parlimen Kemaman sebelum ini menyaksikan Cik Alias menang majoriti 27,179 undi dengan memperoleh keseluruhan 65,714 undi, menewaskan Pengerusi UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said yang mendapat 38,535 undi. Gara-gara fashion menonjolkan dada dan seakan-akan gaya seorang biarawati ketika persembahan minggu ke-5 Family 2 musim ke-3, penyanyi Adira Syuhaimi dikecam oleh netizen. Bagaimanapun jelas pemilik nama penuh Siti Adira Syuhaimi itu, penampakan tersebut sebenarnya garisan jahitan persalinan berwarna kelabu cair yang diperbuat daripada fabrik jenis PVC. Sementara itu, Adira turut berterima kasih kepada netizen kerana cakna dan sentiasa peka dengan apa yang digayakannya yang barangkali kurang sesuai di mata mereka dan mengakui terbuka dengan segala kritikan yang diterima. Penyanyi yang berusia 32 tahun itu berkata demikian sebagai mengulas penularan gambarnya ketika membuat persembahan di minggu kedua FD3 yang menyaksikan dia bergandingan dengan kakaknya Emma Syuhaimi. Dalam pada itu, Adira dan Emma tidak pernah menganggap kecaman sesuatu yang boleh menjatuhkan semangat juang serta keinginan mereka untuk merangkul kejuaraan program realiti tersebut. Kita ke berita dunia. Seekor singa mencetuskan kegusaran orang ramai selepas ia ditemui berkeliaran di beberapa jalan utama berhampiran Rom setelah melarikan diri dari sebuah pertunjukan sarkas. Datuk Bandar Ladies Poli Alessandro Grando sebelum ini mengesahkan haiwan tersebut melarikan diri dari sarkas berkenaan dan memberi amaran kepada penduduk agar terus berwaspada. Bagaimanapun media antarabangsa melaporkan, singa yang dikenali sebagai Kimba itu tidak mencederakan orang ramai dan berjaya ditangkap Ahad lalu selepas diberikan ubat pelalih. Menurut video yang tular di laman media sosial, singa tersebut ditemukan pihak berkuasa tempatan berhampiran saluran air di sebelah tapak sarkas tersebut. Juruterbang yang cuba mematikan enjin jet Alaska Airlines bulan lalu mengakui tidak berniat untuk mencederakan sesiapa tetapi mengalami halusinasi selepas mengambil cendawan ajaib. Joseph Emerson, 44 tahun, mengaku tidak bersalah atas 83 pertuduhan cubaan membunuh penumpang dan anak kapal pesawat tersebut. Emerson menjelaskan dia mengambil dana jenis psilocybin atau lebih dikenali sebagai cendawan ajaib itu 2 hari sebelum kejadian ketika memperingati kematian kawan baiknya pada percutian hujung minggu. Emerson memberitahu polis dia mengalami gangguan saraf, tidak tidur selama 40 jam dan bergelut dengan kemurungan selama berbulan-bulan selepas pesawat membuat pendaratan cemas di Portland dan Oregon.
Dalam pada itu, Emerson sempat memberi amaran kepada seorang pramugari agar menggarinya segera sebelum keadaan bertambah buruk. Emerson mengakui tidak menangani masalah kesihatan mentalnya kerana takut kehilangan lesen juruterbang sebelum dia akhirnya ditangkap akibat kejadian itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi, Bank Negara Malaysia bakal mengumumkan keluaran dalam negara kasar bagi suku ketiga Jumaat ini. Gabenor BNM, Dato' Abdul Rashid Ghafur akan mengumumkan statistik mengenai perkembangan ekonomi negara bagi suku tersebut di Sasana Kijang Bank Pusat Kuala Lumpur. Menurut Bank Islam, data dalam nota kajiannya, KDNK negara dijangka berkembang kepada 3.2%, kembali mengukuh ketika berdepan dengan cabaran luar bagi suku kedua. Jelasnya pertumbuhan ekonomi negara pada suku kedua adalah pada 2.9%, manakala pada suku pertama ia berkembang sederhana pada kadar 5.6%, didorong terutamanya oleh permintaan dalam negeri. Selain itu, bagi suku keempat 2023, Bank Islam menjangkakan KDNK berkembang pada pertengahan 2% tahun ke tahun berikutan naratif kadar faedah yang lebih tinggi dalam jangka masa yang lama oleh bank-bank pusat utama dan permintaan global yang lembap sekaligus mengheret ekspor ke arah aliran negatif yang lebih lama. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia terus berkembang, melambangkan hubungan dua hala yang kukuh dengan ketara, kata Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono. Tambahnya, nilai perdagangan dua hala antara Indonesia dan Malaysia pada tahun lalu berjumlah 122 bilion ringgit. Namun angka ini mungkin merosot dengan ketara sebanyak 20 hingga 30% disebabkan kejatuhan harga komoditi yang ketara, terutamanya arang batu, ekspor terbesar Indonesia ke Malaysia diikuti minyak sawit mentah. Bagaimanapun terdapat cabaran dalam sektor perdagangan, industri melancongan yang dilihat berkembang maju kerana perpindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya lagi, perpindahan itu dijangka memacu limpahan ekonomi ke Sabah dan Sarawak apabila lokasi ibu negara dipindahkan. Kita ke berita sukan. Tonggak pertahanan kiri Sabah Daniel Ting dipanggil melapor diri di kem latihan pusat skuad kebangsaan semalam. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Pangon menjelaskan, Daniel sebelum ini diletakkan dalam senarai bersedia dipanggil bagi menggantikan Azam Azmi Murad. Menurut pengendali dari Korea Selatan itu, Azam hadir melapor diri pada Jumaat lalu, namun terpaksa dilepaskan semalam selepas pemeriksaan doktor mendapati terdapat kebimbangan kecederaan pada lututnya. Kem latihan Pusat Harimau Malaya telah bermula sejak kemarin bagi persediaan menghadapi dua perlawanan kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 yang berlangsung bulan ini. Harimau Malaya akan membuka tirai saingan kumpulan D dengan menentang Kyrgyzstan di Stadium Nasional Bukit Jalil Khamis ini sebelum berdepan Taiwan pada 21 November depan di tempat lawan. Chelsea berjaya mengikat juara treble Manchester City selepas penalti saat akhir Cole Palmer memberikan keputusan dramatik 4-sama dalam aksi Liga Perdana Inggeris EPL di Stamford Bridge awal pagi tadi. City mensia-siakan peluang keemasan sebanyak 3 kali berbanding tuan rumah dan penyerang Chelsea. Palmer menjadi penyelamat kepada keputusan perlawanan ke atas bekas pasukannya. Pengendali City Pep Guardiola mengakui teruja dengan pertembungan klasik itu walaupun terlepas peluang menjarakkan pasukan di puncak liga selepas hanya satu mata di depan Liverpool. Pengendali Chelsea Mauricio Pochettino turut bersetuju dengan penilaian Guardiola terhadap pertembungan yang menghasilkan 8 gol itu sehingga berpendapat bahawa perlawanan EPL adalah yang terbaik di dunia. Dalam perlawanan itu menyaksikan penalti Erling Haaland meletakkan The Citizen di depan sebelum Thiago Silva menanduk masuk gol penyamaan Chelsea.
Raheem Sterling berjaya membolosi gawang City untuk Chelsea mendahului permainan, namun Manuel Akanji menyamakan kedudukan dengan tandukan yang meletakkan kedudukan seimbang sebelum rehat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Haaland sekali lagi berjaya menjarakkan kedudukan menjadi 3-2, namun Nicholas Jackson berjaya mencari gol penyamaan Chelsea. Pada minit ke-86, jaringan Rodri seakan berjaya memastikan City pulang dengan 3 mata. Namun bintang muda Palma berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan selepas Ruben Dias mengasari Armando Broja. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Selasa 14 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Saya mewakili warga kerja MMTV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Hindu.